topik indeks tak susah kalau kita kuasai yang pertama, sifir kuasa, yang kedua, hukum indeks, dan yang ketiga, pattern soalan. Okey, so dalam video sebelum ni, cikgu dah ceritakan tentang asas dan hukum yang ada dalam indeks. So pada video kali ini, cikgu akan ceritakan tentang 5 pattern soalan yang kita akan jumpa dalam tajuk indeks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam channel Matematika bersama saya Cikgu Mazrul. Okay, so sebelum kita mulakan, bolehlah tekan butang subscribe dulu. Right? Okay, so tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada pattern yang pertama. Okay, so dalam indeks, pattern yang pertama adalah pattern soalan samakan asas. Okay, ataupun samakan indeks. Okay, so dalam tajuk indeks ni, dia melibatkan dua benda. Yang pertama adalah melibatkan asas, yang kedua dia melibatkan indeks. Okay, so antara setiap nombor tu, operasi yang terlibat adalah sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi. So dalam soalan pattern pertama ni, guys, so pattern pertama ni biasanya soalan dia melibatkan operasi, darab dan bahagi. Okay, so mari kita lihat macam mana nak jawab kalau kita jumpa soalan pattern yang pertama ni. Apa yang kita kena buat adalah kita kena pastikan asas sebelah kiri mestilah sama dengan asas dekat sebelah kanan. Okey, ataupun lebih detail, kita kena pastikan hanya ada satu asas dekat sebelah kiri dan dia mestilah sama dengan satu asas dekat sebelah kanan. Kalau ada dua asas sebelah kiri, satu asas sebelah kanan, tak boleh. Dia kena make sure satu kiri sama dengan satu kanan. Alright? So, bila dah sama, apa yang kita buat adalah kita boleh potong ataupun kita boleh compare. Okay? Ada yang guna teknik comparison, ada yang guna teknik potong. Dua-dua boleh je. Okay, so kita tengok soalan contoh yang pertama. Okay, so selesaikan persamaan 27 kuasa 2x tolak 1 sama dengan 9 kuasa 4x. Okay, so kalau kita tengok nombor 27 dengan 9 ni, boleh tak kita tukarkan kepada asas yang sama? Berapa kuasa berapa dapat 27, berapa kuasa berapa dapat 9. Okay, so kalau kita hafal sifir kuasa, senanglah. Ataupun kalau kita tak hafal sifir kuasa, kita boleh try tekan calculator. Right? So, 27 adalah berapa kuasa, berapa dapat 27? 3 kuasa. Yes, 3 kuasa 3 dapat 27. Dan dekat situ dia ada 2x tolak 1. Kita letak bracket. 2x tolak 1. Sama dengan berapa kuasa berapa dapat 9? 3 kuasa 2. Yes, bagus. So, 3 kuasa 2 kita akan dapat 9. So, kat sini dia jumpa dengan 4x. Kita letak bracket saja. Okay, so sekarang, adakah kiri kanan ni asas dah sama? Dah. Adakah sebelah kiri ada satu asas, sebelah kanan pun ada satu asas? So, satu asas kiri sama dengan satu asas kanan, barulah kita boleh bandingkan dia punya kuasa ataupun bandingkan indeks, compare dia punya indeks, ataupun kita boleh potong. So, kalau kita potong 3, okay, yang tinggal adalah 3, kita kembangkan. Okay, so 3 ni awak kembangkan. 3 darab 2x, 3 darab negatif 1. 2 ni pun kita kembangkan. So, kat sini kita akan dapat 6x tolak 3 sama dengan 8x sahaja. So, seterusnya adalah algebra. Okay, so dalam matematik, di mana-mana pun kita akan jumpa algebra. Okay, so kalau kita selesaikan yang ni, kita akan dapat berapa kat sini? So, kita akan dapat negatif 2x sama dengan 3. So, kita akan dapat x sama dengan negatif 3/2. Ini adalah jawapan dia. Okay, so boleh faham? Right, cantik. Okay, soalan yang kedua, masih di bawah pattern yang pertama. Selesaikan persamaan 7 kurungan 8 kuasa x tambah 2 sama dengan 28. Okay, so kita tengok antara nombor 7, 8 dan 28, mana yang kita boleh tukarkan kepada
asas dia. So 8 ini ada tak berapa kuasa berapa dapat 8? Yes, ada kan? So 8 ini adalah 2 kuasa 3 kita akan dapat 8. So 2 kuasa 3, then X tambah 2 tu kita salin balik. Okay, so sama dengan 7 ni ada tak berapa kuasa berapa dapat 7? Tak ada kan? 28 ada tak berapa kuasa berapa dapat 28? Tak ada juga. So kalau tak ada, macam mana kita nak buat? Okay, kita pindahkan 7 tu ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okay, so berapakah 28 bahagi 7? 28 bahagi 7 kita akan dapat, jawapan dia adalah 4. So kalau tak boleh tukar kepada asas, mungkin kita kena pindah-pindah dulu. So kita bawakan 7 ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So dapatlah 4. So 4 ini ada tak 2 kuasa berapa dapat 4? Sebab kita nak samakan asas dia. Ada. Okay, bagus. So 4 ini adalah sama dengan 2 kuasa 2. Okay, so sebelah kiri kita ada 2 kuasa. Nak kembangkan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak kembang boleh tak? Kembangkan lagi pun tak apa. So kita akan dapat 3x tambah 6. So sekarang asas sudah sama kiri kanan. Satu asas kiri, satu asas kanan, dan dia sama, baru kita boleh compare the indices, compare the power. Okay, so bila kita compare kat sini, kita akan dapat 3x tambah 6 sama dengan 2. So apakah jawapan dia? Yes, jawapan dia adalah x sama dengan negatif 4 perkan dengan 3. Dah settle soalan yang kedua. Contoh yang ketiga. Selesaikan persamaan 4 kuasa P. Okay, ini simbol apa? Ini adalah simbol dot, titik. Dalam matematik, simbol titik ni, kalau dia dekat tengah-tengah, dia membawa maksud darab. Okay, bukan puang So 4 kuasa P darab 32 kuasa P tolak 1 sama dengan 16 kuasa 2P tolak 1. Okay, nampak 4 dengan 32 ni, operasi dia adalah operasi darab ataupun bahagi. So dalam kes ni dia operasi darab lah. Right, so apa yang kita buat sama saja. Kita tukarkan 4, 32, 16 ni kepada asas yang sama. Apa asas dia? Okay, asas dia adalah, yes, asas 2. Okay, so 4 ini adalah 2 kuasa 2. Kita darabkan dengan 32 adalah 2 kuasa, yes, 2 kuasa 5. Dan sama dengan 16 ni adalah 2 kuasa, betul, 2 kuasa 4. Okay, dan kita isi balik huruf-huruf dan nombor yang ketiga tu. So P ada kat sini, dan 5 dia akan jumpa dengan P tolak 1, dan 4 ni dia akan darab dengan 2P tolak 1. So sekarang ni adakah asas dia dah sama? Dah sama. So adakah kita dah boleh compare atau potong? Belum lagi. Kenapa? Sebab sebelah kanan kita hanya ada satu asas, tapi sebelah kiri kita ada 2 asas. So tak boleh potong lagi. Apa yang kita kena buat adalah kita kena gabungkan sebelah kiri ni menggunakan hukum indeks. Okay, kalau asas yang sama, darab kuasa dia, kita buat apa? Okay, bagus. Kuasa dia kita tambah. So kat sini kita akan tulis 2 kuasa 2P 5 kurungan P tolak 1 ni. Apakah operasi dia? Kita tambah. Okay, dan kita samakan dengan 2 kuasa. Okay, nak kembangkan boleh, tak ada masalah. 8P tolak 4. Okay, so sekarang ni kita dah ada asas sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Asas yang sama, satu kiri, satu kanan. Kiri dan kanan, asas yang sama. So kita boleh compare dia punya kuasa dia, ataupun kita boleh potong. Okay, so di sini kita akan dapat 2P tambah, kembangkan 5P tolak 5 sama dengan 8P tolak 4. Again, algebra berfungsi di sini. Okay, so 2P tambah 5P kita akan dapat 7P. 8 pindah sebelah jadi tolak. So kita akan dapat negatif P sama dengan negatif 5 pindah sebelah, dia akan jadi tambah. So kita akan dapat 1. So jawapan dia adalah P sama dengan negatif 1. Okay, dan soalan yang ketiga. Okay, kita teruskan lagi dengan soalan contoh yang keempat. Okay, selesaikan persamaan. Soalan ni pendek je. Okay, so sebelah kiri kita ada 4 kuasa 3x tambah 4. Sebelah kanan kita ada 64 kuasa x tolak 10. Tapi dia ada simbol apa tu? Dia ada simbol, ya, dia ada simbol punca kuasa 2. Okay, so dalam video sebelum ni, punca kuasa 2 itu adalah sama dengan kuasa berapa? Okay, punca kuasa 2 adalah sama dengan kuasa 1 per 2. Okay, so dia guna yang mana? Dia gunakan konsep indeks
pecahan. Alright? So, sekarang ni 4 dengan 64 ni kita boleh tak tukarkan kepada asas yang sama? Ada tak 4 kuasa berapa dapat 64? Ada, betul. Kalau tak ada, kita kena turunkan lagi. 4 ni jadi asas 2, 64 ni jadi asas 2 juga. Kalau nak tukar dua pada asas 2 pun boleh, tak ada masalah. So dalam soalan ni, cikgu ambil, kita tukarkan 4 dengan 64 tu kepada asas yang paling rendah. Okay, so 4 ini adalah 2 kuasa. 4 itu adalah 2 kuasa 2. Kita darabkan dengan 3x tambah 2 samakan dengan 64 itu adalah 2 kuasa berapa? Yes, adalah 2 kuasa. 2 kuasa 6 dapat 64. And then kat sini dia jumpa x tolak 10. Okay, sekarang ni kita nak tukarkan punca kuasa tu jadi kuasa, ya, jadi kuasa setengah. So punca kuasa 2 ni dia akan jadi kuasa 1/2. Okay, sekarang adakah asas dah sama kiri dan kanan? Dah sama, satu kiri, satu kanan. So kita boleh potong ataupun kita boleh comparekan. Okay, so sebelah kiri kita tulis 2 kurangan 3x tambah 2 ataupun kita kembangkan terus, dia akan jadi 6x tambah 4 sama dengan, okay, kuasa ni kita boleh tulis kat sebelah kanan 6. Okay, kalau kita nampak kat sini 6 dengan 1/2 boleh potong tak? Boleh kan? So dia jadi berapa? Apakah nilai 6 kita darabkan dengan 1/2? 2 kali 1, 2 kali 3. Okay, so 3 ni kita boleh kembangkan? Boleh, okay. So kita kembangkan, kita akan dapat 3x tolak 30. Okay, again algebra, memang tak ada lari Okay, so kat sini kita pindahkan x, kita kumpulkan x dekat sebelah kiri. So 6x tolak 3x, kita akan dapat 3x. And then 4 pindah sebelah kanan, dia akan jadi tolak. So negatif 30 tolak 4, negatif 34. Dan jawapan akhir dia adalah x sama dengan negatif 34 per 3. Selesai soalan contoh yang keempat. Tadi kita dah tengok 4 contoh untuk soalan pattern yang pertama, iaitu samakan asas ataupun samakan indeks. So sekarang kita tengok soalan pattern yang kedua. Okey, pattern yang kedua ni adalah melibatkan soalan pattern pemfaktoran ataupun penggantian. Okey, so macam mana kita nak bezakan soalan pattern pemfaktoran ni dengan soalan pattern samakan asas? Senang saja. Kalau soalan samakan asas dia melibatkan operasi darab dan bahagi. So kalau soalan pattern pemfaktoran ni dia mestilah melibatkan operasi tambah dan tolak, tambah ataupun tolak, dan dia mestilah melibatkan lebih daripada 2 sebutan. Maksudnya tambah atau tolak yang lebih daripada 2 sebutan, 3 dan seterusnya. Okey, so tambah dan tolak yang melebihi 2 sebutan. Okey, so ini adalah pattern soalan pemfaktoran. Jadi pattern soalan pemfaktoran ni memerlukan kita untuk menguasai konsep pemfaktoran. Okey, kita revise balik apakah konsep pemfaktoran. Okey, kita ambil analogi yang mudah. Okay, so contohnya kita ada mn tambah dengan ms. Okey, apakah yang sama? Yang sama m, betul maksudnya kita boleh faktorkan m. Faktorkan ni adalah kita keluarkan m tu di hadapan. Okey, dan kemudian kita buat bracket. Yang tinggal tu kita letak dekat dalam kurungan. So apakah yang tinggal kat sini? Yang tinggal adalah n dengan s, betul tak? Apakah operasi dia? Tolak. Okay, betul. So kat sini m kurungan n tolak s. Ini adalah pemfaktoran yang mudah lah. Okay, ataupun kita tengok analogi yang kedua. Kita ada m tolak dengan mn. Okay, boleh faktor tak yang ni? Boleh, selagi mana operasi tambah tolak tu dipisahkan oleh dua unknown yang sama, kita boleh faktorkan. So dalam kes ni m darab n. Tapi m ni, yang pertama ni dia darabkan dengan berapa? Okay, so kalau dia tak ada apa-apa nombor, sebenarnya kita letak dia sebagai 1 kat depan. Okay, so sekarang ni kita faktorkan m. Kita keluarkan m tu di hadapan. Yang tinggal dalam bracket adalah, yes, 1 ni ada. Okay, so dalam bracket 1 tolak dengan n. So ini adalah dua asas pemfaktoran mudah yang kita kena ingat sebelum kita jawab soalan pemfaktoran. Okey. Pattern pemfaktoran, kita tengok contoh yang kelima. Okey, so 3 kuasa 2x tolak 3 kuasa 2x tolak 2 sama dengan 24. Dalam soalan ni, kalau kita tengok, dia ada 3 sebutan, 1, 2, 3, dan operasi dia adalah melibatkan tambah atau tolak. Okey, so ini soalan pemfaktoran lah. So kalau soalan pemfaktoran, first tak perlu nak
tukarkan kepada asas lagi. Okay, apa yang kita kena buat adalah kita faktorkan dulu. Okay, so first kita concern tentang pemfaktoran. Bila kita nak faktor ni, kita mesti adalah ada benda yang sama, mesti ada sebutan yang sama. Dalam kes ni kita ada 3 kuasa 2x, tapi kita jumpa 3 kuasa 2x tolak 2. So apa yang kita kena buat adalah kita kena asingkan dulu 3 kuasa 2x ni tolak 2 menggunakan hukum indeks. Okay, so sebelah kiri mula-mula 3 kuasa 2x tolak dengan, okey, kalau dia tolak, apakah operasi dia? Okey, so kat sini 3 kuasa 2x, kita kurungkan dia dan kita tulis kat sini 3 kuasa negatif 2. Okey, kalau 3 kuasa 2x tolak 2 sebenarnya adalah 3 kuasa 2x bahagi dengan dekat bawah tu 3 kuasa 2. So kita gunakan ke atas jadi 3 kuasa negatif 2. Okey, memudahkan untuk kita nak faktor. So sebelah kanan kat sini sama dengan 24. 24 tu kita biar dulu. Kita buat dek je dulu kita biar dulu. Okay, so sekarang ni ada tak yang sama untuk kita faktorkan? Ada. So kita ada 2 kurungan 3 kuasa 2x, 3 kuasa negatif 2. Sebelah kiri kita ada 3 kuasa 2x dan apakah nombor dekat depan dia? Jangan lupa So nombor dekat depan dia adalah 1. Okay, so sekarang ni kita nak faktorkan siapa? Kita faktorkan 3 kuasa 3 kuasa 2x. Kita keluarkan 3 kuasa 2x tu, kita letak dekat depan sekali. Kemudian kita buat bracket. Apakah yang tinggal? Yang tinggal adalah 1. Tolakkan dengan 3 kuasa negatif 2. Samakan dengan 24. Okay, so 1 tolak 3 kuasa negatif 2. 3 kuasa negatif 2 ni berapa? Adalah 1 per 3 kuasa 2. Betul tak? Kalau kuasa negatif, kita letak dia ke, nak hilangkan negatif, kita letak dekat bawah. Ataupun nak senang kan, kita tekan je semua ni dalam kalkulator, terus dapat jawapan. Okay, so kita akan dapat 3 kuasa 2x bracket, yang ni nilai dia adalah berapa? Okay, so kalau kita kira kat sini, kita akan dapat 8 per 9 sama dengan 24. Okay, so kita pindahkan kurungan ni ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So 3 kuasa 2x akan dapat sama dengan 24 bahagi dengan 8 per 9, ataupun 24 darab 9 bahagi dengan 8. So kita akan dapat jawapan dia adalah 27. Okay, so 27 ni ada tak asas yang sama dengan sebelah kiri? Ada, betul? So kat sini kita akan dapat 3 kuasa 2x sama dengan 3 kuasa 3. So asas sama tak? Yes, asas sama kiri kanan. So kiri 3, kanan pun 3. So kita boleh potong 3 tu, ataupun kita boleh bandingkan dia punya kuasa dia. So kat sini kita akan dapat, kita buat kat sini Okay, so kat sini kita boleh compare. Kita akan dapat 2x sama dengan 3. Maka kita akan dapat jawapan akhir dia adalah x sama dengan 3 per 2. So ini adalah final answer untuk contoh yang kelima. Next, kita tengok soalan contoh yang keenam, masih lagi di bawah pattern pemfaktoran ataupun penggantian. Okey, so dalam soalan ini diberi 4 kuasa n tolak 1 sama dengan 15 kurungan 2 kuasa n tolak 2. So ini adalah operasi tolak, okey, dan dia melibatkan 1, 2, 3 sebutan. So ini adalah soalan pemfaktoran ataupun soalan penggantian. So apa yang kita buat adalah kita kena kumpulkan dulu yang ada kuasa n tu ke sebelah kiri. Okey, so dan kat sini kita ada 4 kuasa n, sini kita ada 2 kuasa n. So boleh tak kita tukarkan 4 ni jadi 2 kuasa something? Boleh kan? Okay, so jalan kira dia adalah kita mulakan dengan 4 ni, kita tukarkan jadi 2 kuasa 2, betul? Right. So 2 kuasa 2, kat sini dia ada n. Okay, 2 kuasa 2n. Tolakkan dengan, kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak 15. And then kita pecahkan 2 kuasa n tolak 2 ni sebab kita nak ada 2 kuasa n sahaja, right? So kat sini dia akan jadi 2 kuasa n darabkan dengan 2 kuasa negatif negatif 2. Tolak 1 sama dengan 0. Okey, cikgu susun siap-siap. Kalau tak susun boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni kita ada 2 kuasa n. Okey, adakah ini juga 2 kuasa n? Tidak kan, dia 2 kuasa 2. Tapi macam kita tengok dalam hukum indeks sebelum ni, kalau 2 kali n, kalau kita terbalikkan jadi n kali 2, sama tak? Sama kan? Macam kes 2 darab 3, 3 darab 2 sama. So dalam kes ni kita boleh tulis 2 kuasa n bracket kuasa 2 tolak 15
Okey, yang ni cikgu buat 2 kuasa N. Okey, 15 darab dengan 2 kuasa negatif 2. Boleh tak terus kita selesaikan? Boleh. So, tekan saja kalkulator. Okey, so kita akan dapat 15 per 4. Tolak 1 sama dengan 0. Okey, so sekarang ni kita nampak 2 kuasa N kuasa 2. Yang ni 2 kuasa N darabkan dengan 15 per 4 tolak 1. Okey, so disebabkan satu ada kuasa 2, satu lagi tak ada kuasa, kita tak boleh nak faktorkan. Okey, so teknik yang kita gunakan adalah teknik penggantian, di mana kita gantikan 2 kuasa N tu dengan sesuatu unknown yang lain. Contohnya kat sini cikgu buat let 2 kuasa N tu cikgu wakilkan dengan X. So kat sini dia akan jadi, yes, dia akan jadi X kuasa 2. So X kuasa 2 tolak dengan, ini pun X darab 15 per 4, kita akan dapat 15 per 4 X tolak 1 sama dengan 0. So apakah bentuk ini? Ini adalah bentuk kuadratik. Okey, so ini adalah bentuk kuadratik. So kalau soalan bentuk kuadratik, kita boleh terus selesaikan menggunakan kaedah kuadratik. Sama ada nak buat pemfaktoran boleh, nak buat penyempurnaan kuasa 2 itu dah terlalu jauh kan. So kita terus pakai kalkulator pun boleh. So kalau kita pakai kalkulator kat sini, kita akan dapat dua jawapan. Yang pertama adalah X sama dengan 4. Yang kedua adalah X sama dengan negatif 1 per 4. Sorry, X sama dengan negatif 1 per 4. Okay, so X tu apa? X tu adalah 2 kuasa N. Kita tukarkan kembali. So actually X ni adalah 2 kuasa N. Okay, dan 4 ni boleh tak kita tukarkan jadi 2 kuasa something dapat 4? Boleh kan? So 4 ni adalah 2 kuasa 2. Alright, so sebelah kanan jawapan yang kedua, 2 kuasa N sama dengan negatif 1 per 4 ni berapa? 2 kuasa 2 juga. Okey, so kita comparekan 2 kuasa N sama dengan 2 kuasa 2. Kita bandingkan asas, dah sama kiri kanan, satu asas saja. So kita boleh potong ataupun kita boleh compare, dan kita akan dapat jawapan dia adalah N sama dengan 2. Okey, so kita compare sebelah kanan pula. 2 kuasa 2, bila dia naik ke atas dia jadi apa? Kat sini dia akan jadi 2 kuasa N sama dengan 2 kuasa negatif 2. Dan kat sini adakah asas dia sama? Asas dia tak sama. Kenapa tak sama pula? Sebab sebelah kiri kita ada 2 kuasa N, sebelah kanan ni kita ada negatif 2 kuasa N. Okey, asas memang tak boleh nak sama. So kalau kita nak samakan asas pun tak boleh. Kalau nak tukarkan kepada log pun tak boleh, sebab log negatif tidak wujud. Alright, so jawapan yang kedua ni kita abaikan dia. Okay, dia akan jadi undefined ataupun tak tertarif. So ini adalah the only jawapan untuk soalan ni, iaitu N sama dengan, yes, N sama dengan 2. Pattern yang ketiga adalah melibatkan penukaran daripada indeks kepada log. So apakah keadaan untuk kita tukarkan indeks kepada log? Iaitu apabila asas ni kita tak boleh nak sama. Contoh 2 dengan 3, memang tak boleh nak samakan asas tu. So kalau tak boleh nak samakan asas, kita tukarkan kepada log. So untuk penukaran kepada log ni, untuk tips yang meringkaskan jalan kerja, yang pertama adalah kita kena kumpulkan unknown dulu. Okey, untuk memudahkan pengiraan. Sebab bila kita tukar kepada log, dia akan jadi log asas 10 yang kita biasa guna, dan ia melibatkan nilai yang akan menjadi perpuluhan yang panjang. So lebih mudah kalau kita kumpulkan unknown dulu, kita bawa ke sebelah kiri, lepas tu barulah kita logkan dia. Kita gunakan log asas berapa? Lebih afdal kita gunakan log asas 10, lebih mudah. Okey, kenapa? Sebab log asas 10 boleh guna dekat kalkulator yang hitam putih ni, ataupun boleh guna dekat kalkulator yang lain. Right? Okey, kita tengok soalan contoh yang ketujuh. Ini adalah pattern soalan yang penukaran daripada indeks kepada log. Okey, so dalam soalan ini 5 kuasa X, 3 kuasa X. Sama tak asas? Asas tak sama, tapi kuasa dia sama. Apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buat adalah mengikut hukum indeks, kita boleh darabkan terus asas ni. Kuasa dia kita buat apa? Kita letak dekat luar. So sini cikgu buat 5 darab 3 kuasa X sama dengan, okey, sebelah kanan kita boleh pecahkan tak jadi 6 kuasa 2x dengan 6 kuasa negatif 1. So kita pecahkan jadi 6 kuasa 2x darab dengan 6 kuasa negatif
negatif 1. Okey, sekarang ni 5 darab 3 adalah 15. 15 dengan 6 ni kita boleh samakan asas tak? Memang tak boleh kan? So, kalau tak boleh samakan asas, kita tengok kuasa dia sama tak? Kuasa dia pun tak sama. So, kita ada X dan kita ada 2X. So, cuba kita samakan kuasa dia. Right? So, dengan cara, ada tak nilai 6 kuasa 2? Okay, 6 kuasa 2 kita boleh tekan kalkulator. So, 6 kuasa 2 jawapan dia adalah 36. So, sebelah kiri kita dapat 15 kuasa X sama dengan 6 kuasa 2 kita akan dapat 36. So, X tu kita salin balik. Bracket 6 kuasa negatif 1 nilai dia adalah 1/6. Okay. So, sekarang ni kita tak boleh nak samakan asas. Kuasa dia sama tak? Yes, kuasa dia sama. So, apa yang kita buat dekat sini adalah kita kumpulkan 36 kuasa X ni, kita pindahkan ke sebelah kiri. So, dia akan jadi bahagi, betul? Alright. So, 15 kuasa X bahagi dengan 36 pun kuasa X sama dengan 1/6. Okey, sekarang ni asas tak sama tapi kuasa dia sama, indeks dia sama. Kita boleh gabungkan dia jadi 15/36 kuasa X sama dengan 1/6. Okey. So, 15/36 kalau kita kecilkan, kita akan dapat 5/12 kurungan kuasa X sama dengan 1/6. Okey, sekarang ni adakah asas ni sama? Tak sama. So, kalau tak sama, kita go for log. Okey, so kita gunakan asas yang paling senang adalah asas 10. Alright. So, kita logkan kedua-dua side. Okey, so kat sini gunakan asas 10. So, log 10 bagi 5/12 kuasa X samakan dengan 1/6 pun kita gunakan log base, log asas 10. So, log 10 1/6. Okay, so bila ada soalan yang melibatkan log, memang kita tak lari daripada kena follow hukum log. Okay, so hukum log mengatakan bahawa kalau log ada kuasa dia kita boleh bawa pergi ke hadapan. So, dia akan jadi kat sini X log 10 5/12 sama dengan log 10 1/6. Okay. Dan last kali, kita nak jadikan X tu sebagai subjek sebab kita nak cari nilai X. So, kita pindahkan log 5/12 ni ke sebelah kanan, dia akan jadi, yes, dia akan jadi bahagi. So, X adalah sama dengan log 10 1/6 terbahagikan dengan log 10 5/12. Okay. So, dekat sini kita terus masukkan dalam kalkulator. So, jawapan dia adalah 2.0466. Okay. Jawapannya panjang lagi tapi cukup memadai kalau kita ambil 4 angka bererti ataupun 4 tempat perpuluhan. Okay. So, ini adalah jawapan untuk soalan contoh yang ke-7. Seterusnya, untuk pattern yang keempat adalah pattern perwakilan. Okay. Perwakilan pelajar ke? Bukan. Ini adalah soalan perwakilan indeks. Okay, maksudnya dalam soalan ni, dia wakilkan indeks tu dengan sesuatu unknown yang lain. Okay. So, kita tengok apakah contoh untuk soalan perwakilan. Kita dah sampai ke contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8 ni adalah soalan perwakilan. Macam mana kita nak kenal soalan tu adalah soalan perwakilan? Apabila diwakilkan dengan indeks tu dengan sesuatu unknown. So, dalam kes ni 2 kuasa 3X adalah sama dengan 2P. Ini adalah perwakilan yang pertama. Diwakilkan dengan 2 kuasa 3X tu dengan 2P. Dan perwakilan yang kedua adalah 2 kuasa Y diwakilkan dengan Q. So, 2 kuasa Y tambah 3X sama dengan 5 tambah 8 kuasa X. Ini adalah soalan dia. Alright. So, dalam soalan ni, kita kena tukarkan semua sebutan ni. Kita tukarkan kepada 2 kuasa 3X ataupun 2 kuasa Y. Alright. So, dalam perwakilan ni, kita tukarkan soalan kepada perwakilan. Supaya kita boleh tukarkan menjadi huruf P ataupun huruf Q. Okay. So, kita mulakan dengan soalan asal ni. So, 2 kuasa Y tambah 3X, kita boleh pecahkan tak? Boleh disebabkan dia tambah. So, dia akan jadi darab. So, dia akan jadi 2 kuasa Y
darab je buat bracket 2 kuasa 3x sama dengan 5, tak boleh buat apa-apa, tambahkan dengan, okey, 8 ni tukarkan kepada 2 kuasa something. 8 adalah 2 kuasa 3, bagus. So 8 ni adalah 2 kuasa 3 dan dia jumpa x kat situ, dia akan jadi 3x. Okey, so sekarang ni kita tengok sama tak dengan perwakilan. Okey, so 2 kuasa y ada tak? Ada 2 kuasa y. 2 kuasa 3x ada tak? Ada 2 kuasa 3x. 5 tak adalah. So 2 kuasa 3x ada tak? Ada 2 kuasa 3x. So barulah kita boleh tukarkan kepada perwakilan yang diberi. Okey, so 2 kuasa y ni adalah sama dengan q. 2 kuasa 3x ini adalah sama dengan 2p. Sama dengan 5 kekal tambah 2 kuasa 3x itu adalah 2p. Okey, so sekarang ni kita dah tukarkan indeks itu kepada linear yang biasa, persamaan linear yang biasa sahaja. Dan apakah soalan dia? Yang dia nak adalah ungkapkan P dalam Q. Okey, so soalan ini yang dia nak adalah ungkapkan P dalam sebutan Q. Kalau P dalam sebutan Q, siapa yang akan jadi subjek? Siapa yang akan jadi perkara rumus? Siapa yang akan berada dekat depan? Huruf yang disebut dulu tu, huruf yang ditulis dahulu adalah yang kita kena letak dekat depan. Okey, so dalam kes ni kita ada P kiri kanan. Apa yang kita buat adalah kita kena kumpulkan P dahulu. So Q darab 2P kita akan dapat 2PQ. Okey, and then kita pindahkan 2P ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak 2P sama dengan 5. Sekarang ni kita nak P tu satu je, dia ada 2. Apa yang kita kena buat? Kita kena faktorkan dia. Okey, so kita keluarkan P, dalam kurungan yang tinggal adalah 2Q tolak 2 sama dengan 5. 2 ni nak faktorkan tak? Tak perlu faktor pun tak apa, sebab kita nak P je sebagai subjek. Okay, so final answer dia kita akan dapat P sama dengan 5 perkan dengan 2Q tolak 2. Ini adalah jawapan akhir, iaitu P dalam sebutan Q. Kita dah sampai ke pattern yang terakhir, iaitu pattern yang kelima, iaitu soalan kebat dan bukan rutin. Kenapa kita kategorikan soalan ini sebagai soalan kebat ataupun bukan rutin? Sebab soalan kebat ni dia mungkin merupakan, dalam soalan ni dia mungkin ada konsep samakan asas, ataupun mungkin ada konsep pemfaktoran, ataupun mungkin ada konsep tukarkan indeks kepada log, ataupun mungkin dia ada konsep perwakilan, tetapi dia lebih detail lah, dia lebih mencabar. Okey, so kita tengok dua contoh untuk soalan kebat. Okey, so sekarang kita tengok pula soalan kebat yang pertama dekat contoh yang ke-9. Ini adalah soalan SPM 2016. Okey, so dia beri 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q sama dengan 15 kuasa R. Ungkapkan R dalam sebutan P dan Q. So R akan jadi sebagai subjek. Okay. Kalau melibatkan persamaan yang double macam ni, kita kena tengok apakah hubungan antara 3, 5 dengan 15. So kalau kita tengokkan nombor-nombor tu, 3 ni bila dia darab 5, dapat tak 15? Yes, dia dapat 15. So kita kena create satu analogi yang mana yang melibatkan ketiga-tiga nombor ni, iaitu 3 kita darabkan 5, kita akan dapat sama dengan 15. So ini adalah kita punya aim, kita punya target kita dalam soalan ni. So 3 nombor yang berbeza ni kita kena tukarkan jadi satu nombor yang sama, barulah kita boleh guna hukum indeks. Alright, itu dia punya clue dia. So untuk kita pecahkan jadi dua persamaan, 3 kuasa P, 3 ni nak tukar jadi 15, betul tak? So 3 kuasa P ni adalah sama dengan 15 kuasa R. Dan 5 ni boleh tak tukar jadi 15? Boleh. So 5 ni adalah kita ambil daripada 5 kuasa Q adalah sama dengan 15 kuasa R. Okay, so sekarang ni kita nak jadikan 3 ni sebagai subjek dan 5 ni sebagai subjek supaya kita boleh masuk ke dalam kita punya analogi kita tadi. Okay, so kalau 3 kuasa P sama dengan 15 kuasa R, sama macam video sebelum ni, kalau kita nak pindahkan kuasa P tu ke sebelah kanan, dia jadi apa? Kita pindahkan kuasa saja, dia akan jadi pecahan, betul tak? So kat sini 3 sama dengan 15 kuasa, okay, ini P, kalau dia pindah dia akan jadi R per P. Okay, so ini adalah konsep indeks pecahan. Alright, so yang kedua, 5 sama dengan 15 kuasa Q sama dengan 15 kuasa R. So kalau Q kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi 15 kuasa R perkan dengan Q. So sekarang ni kita dah ada 3.
dalam sebutan 15. Dan kita dah ada 5 pun dalam sebutan 15. So sekarang ni kita akan tukarkan 3 ni jadi apa? 3 ni adalah sama dengan 15 kuasa R per P. Okay. So berdasarkan daripada analogi kita tadi, 3 tu apa? 3 tu adalah 15 kuasa R per P. Okay. Darabkan dengan 5. 5 tu apa? 5 tu adalah 15 kuasa R per Q. Samakan dengan 15. Okay, 15 ni dia kuasa berapa? Kuasa 1 je, betul? So sekarang ni kita dah ada asas yang sama dan operasinya adalah darab. So boleh ada hukum tak kat sini? Yes, ada hukum. So kalau asas dia sama, dia akan jadi 15 kuasa R per P tambahkan dengan R per Q. So sama dengan 15 kuasa 1. Okay, so sekarang asas dah sama. Kiri kanan dah sama, ada satu asas saja, iaitu asas 15. So kita boleh potong ataupun kita boleh compare dia punya power ataupun index dia. Okay, so kat sini kalau kita compare, kita akan dapat default, kita akan dapat R per P tambahkan dengan R per Q sama dengan 1. Okay, ini adalah algebra. Okay, so pecahan R per P tambah R per Q, kita nak jadikan R sebagai subjek. So macam mana? Apa-apa pun, kalau ada fraction, dua pecahan, kita kena gabungkan dia. So macam mana kita nak gabungkan? Kita kena konsep mudah basic pecahan waktu kita belajar sekolah rendah dulu. Kita kena samakan dia punya pembawah dia. Okay, so dekat sini kita samakan dengan pembawah dia. So P ni dia darabkan dengan Q. Atas pun dia kena darabkan dengan Q. So Q ni dia kena darabkan dengan P. Atas pun dia mestilah darab dengan P. Okay, so maka kita akan dapat dekat sini RQ tambah dengan RP. So kat sini cikgu tulis RQ tambah RP perkan dengan PQ. Okay, sama dengan 1. Okay, so sekarang ni kita pindahkan pembawah ke sebelah, dia akan jadi darab. So RQ tambah RP sama dengan PQ. Kita nak siapa sebagai subjek? R. So R ada 2, kita buat apa? Kita faktorkan. Okay, so kita keluarkan bracket R dan kurangannya kita tulis Q tambah P. Nak bagi cantik, kita tulislah P dulu, P tambah Q. Okay, so sama dengan PQ. So finally kita akan dapat R. R adalah sama dengan PQ bagi dengan P tambah Q. Okay, so dalam soalan kebat yang ni, dia hanya uji konsep hubungan. Kita kena kaji apakah hubungan yang diberi dalam persamaan ni. So that's why kat sini kita tengok 3, 5 dengan 15. Hubungan dia adalah, analogi dia adalah 3. Bila kita darab 5, kita akan dapat 15. So daripada sini baru kita tahu kita nak bentukkan persamaan yang mana. Okay, alright. So ini adalah soalan contoh yang ke-9. Okay, kita dah sampai ke soalan yang terakhir, soalan contoh yang ke-10. Ini adalah soalan kebat yang kedua. Okay, so dalam soalan ni diberi 2 kuasa 2x darabkan dengan 8 kuasa y sama dengan 2 dan 9 kuasa x darab 3 kuasa y sama dengan 27. Dia ada 2 persamaan dan soalan ni dia suruh cari nilai nilai x dan nilai y. So kalau ada 2 persamaan dan melibatkan 2 unknown, ini biasanya adalah soalan persamaan serentak. Okay, so kita jawab satu persatu. Kita tengok dulu persamaan yang pertama. So 2 kuasa 2x darabkan dengan 8 kuasa y. 8 ni boleh tak tukarkan jadi 2 kuasa berapa? Okay, boleh So dia akan jadi darabkan dengan 2 kuasa 3, betul? Yes, 2 kuasa 3y sama dengan 2. 2 ni dia kuasa berapa? Dia kuasa 1. So sekarang ni sebelah kiri kita ada asas yang sama. Apa yang kita boleh buat? Kalau darab, kuasa dia kita tambahkan. So dia akan jadi 2 kuasa 2x tambah 3y sama dengan 2 kuasa 1. So sekarang ni, ini adalah soalan pattern samakan asas, betul? Nampak So sekarang ni asas dah sama, kita boleh potong ataupun kita boleh bandingkan dia punya kuasa dia. So apa yang kita boleh bandingkan kat sini adalah kita akan dapat 2x tambah 3y sama dengan 1. Okay, kita boleh selesaikan tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada lebih daripada 1 unknown dekat persamaan pertama. So kita tak boleh selesaikan. Kita biarkan dulu, kita hold sekejap. Ini adalah soalan, ini adalah persamaan yang pertama. Okay, so next kita tengok pula apa yang kita boleh buat dengan persamaan yang kedua. Okay, so 9 dan 3 dan 27. Kita boleh guna asas yang sama tak? Boleh. Asas dia adalah asas
asas 3. So 9 ni adalah 3 kuasa 2x. Darabkan dengan 3 kuasa y, kita akan dapat 27 tu adalah 3 kuasa 3. Sekarang ni asas dah sama. Okey, operasi darab, kuasa kita tambahkan. So 3 kuasa 2x tambah y sama dengan 3 kuasa 3. Okey, so sekarang ni asas dah sama. Satu kiri, satu kanan kita boleh potong. Kita boleh compare dia punya x, dia punya kuasa dia. So kita akan tulis 2x tambah y sama dengan 3. Boleh selesaikan tak? Dia sendiri tak boleh. Sebab apa? Dia ada 2 unknown. So ini adalah persamaan yang kedua. Okay, so sekarang ni kita ada 2 persamaan dan 2 unknown. Okay, ada 3 cara untuk kita selesaikan. Yang pertama adalah kita boleh gunakan kaedah penggantian. Yang kedua adalah kita boleh gunakan kaedah penghapusan. Yang ketiga kita boleh terus pakai kalkulator. Okay, so kita gunakan kaedah persamaan serentak kalkulator. Okay, so ini adalah persamaan serentak. Okay, so jika anda gunakan kaedah penggantian ataupun penghapusan, akan dapat sama saja jawapan dia. Okey, boleh try buat sendiri. So jawapan kat sini adalah kita akan dapat x sama dengan 2 dan y adalah sama dengan -1. So ini adalah jawapan dia. Okey, inilah saja daripada cikgu pada kali ini. So 10 contoh dalam indeks dengan 5 pattern. Okey, so jika anda faham, anda boleh like, anda boleh share, kita kongsikan dengan lebih ramai orang supaya lebih ramai orang akan dapat ilmu ini. Dan jika anda suka juga, anda boleh tolong subscribe, okey, dan tekan butang loceng supaya kita akan dapat information yang terkini. Okey, sekian dahulu daripada saya Cikgu Mazrul dalam Athematika. Jumpa lagi. Assalamualaikum.